Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa habibuhu wa sabiyyuhu khaliluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-12 muka surat 531 surah Ar-Rahman juzuk yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal habbu dzul 'asbi war rayhan فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Subhanallahul azim. Kita lihat dulu dalam beberapa ayat. Wal habbu dzul 'aswi war raihan. Sebagian ulama menyatakan satu ayat ini dengan satu maksud saja. Sebagian lagi kata ulama wal habbu dzul 'aswi ada satu maksud. Jadi maksudnya adalah wal habbu adalah biji-bijian, dzul 'aswi yang mempunyai kulitnya. Warraihan adalah bunga-bunga yang ada bau harum pada bunga tersebut. Seperti mana dalam satu riwayat, mungkin tidak salah saya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pun ada salah satu haruman yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Antaranya adalah minyak wangi daripada Ar-Raihan. Pada zaman Rasulullah SAW dulu, kebiasaan minyak wangi itu dibuat daripada bunga-bunga. Adalah di antara mereka cara tradisi dengan buat minyak wangi melalui sumbernya adalah bunga. Jadi itu salah satu disebut adalah Ar-Raihan. Sebagian lagi kata ulama kita wal habbu dzul 'asbi, yakni menunjukkan kepada biji-bijian dzul 'asbi yang mana mempunyai batangnya, warraihan adalah daunnya. Jadi kalau digabungkan satu maksud saja. Makna tidak dikaitkan warraihan itu adalah bunga-bunga. Jadi dikaitkan dengan satu maksud. Maksudnya di sini adalah biji-bijian dzul 'asbi bukan menunjukkan dia ada kulitnya, tapi yang dikaitkan dia ada batangnya. Warraihan adalah daunnya. Dan maksud ini umum. Maksud ini adalah lebih umum berbanding pada maksud yang pertama. Wal habbu, biji-bijian, dzul 'asbi yang mempunyai kulitnya. Seperti mana kita lihat barley ke gandum ke, itu termasuk contoh biji-bijian yang ada lapisan kulitnya. Sebagian lagi kata ulama, biji-bijian yang mana mempunyai sesuatu di dalamnya, kemudian boleh dipecahkan kulitnya untuk mendapatkan yang isinya berada di dalam tu. Itu juga termasuk wal habbu dzul 'asbi. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita agar kita mengetahui itu semua ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daripada wal habbu dzul 'asbi ini juga Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kuasa dia, maka tumbuhnya pohon-pohon, pokok-pokok melaluinya juga. Maksudnya seperti mana biji benih, yang mana apabila dia telah tua, dia telah mengering, lalu dia pecah. Bila dia pecah, mana biji benih ni berada di dalam, bila saja kenanya tanah yang subur, air, maka dia bercambah, maka naik pula pohon yang lain. Maknanya itu menunjukkan bahawasanya pokok yang mana dia tumbuh melalui biji benih dia balik. Dia tidak tumbuh seperti mana pokoknya pisang daripada induk dia. Jadi ini salah satu contoh yang diberikan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Zul Asbi bukan sekadar yang dikaitkan dengan maksud ada kulit, tapi yang dikaitkan bahawasanya yang memiliki daun pada biji tadi, biji-bijian tadi. Maknanya ini menunjukkan bahawasanya para sahabat Rasulullah memberi maksud atas apa yang mereka memahaminya berdasarkan keadaan yang ada pada masyarakat Arab pada ketika itu, yang mereka boleh faham melalui contoh yang berada di sekeliling mereka. Disebabkan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Quran bukan untuk menyulitkan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Quran agar mudah bagi mereka memahami, sebab apa yang Allah sebut itu berada di sekeliling mereka. Ada kalanya manusia berfikir Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, menciptakan bumi, menghidupkan, mematikan, tetapi ada kalanya terlupa Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan pohon-pohon, pokok-pokok, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu kepada kita tentang kesempurnaan nikmat duniawi yang telah diberikan kepada kita. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga, dia mengatakan warwaihan, yakni dikaitkan dengan tanaman yang hijau, yang masih segar, yang masih subur dan masih hidup. Disebabkan pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat memandang pohon yang masih segar, pohon yang masih hidup, dia hijau. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, pernah Rasulullah melalui satu kawasan tanah perkuburan, lalu Rasulullah berhenti, lalu Rasulullah minta khaddamnya itu untuk berikan pada Nabi satu pelepah tamar yang masih menghijau, maknanya berada di pohon, lalu dipotongnya di pohon, daripada pohon itu. Rasulullah SAW kemudian memecahkannya menjadi dua bahagian, maknanya daripada satu saja pecah menjadi dua. Lepas Rasulullah SAW dia pun mencacakkan akan dua pelepah tadi yang telah dia pecahkan, satu kubur kanannya, satu kubur kirinya. Lalu para sahabat yang bersama dengan Rasulullah melihat, mereka tak tanya apa pun, terus melihat Rasulullah mengapa yang dilakukan oleh Rasul, dan peristiwa ini tidak pernah mereka lihat sama sekali sebelum-sebelum ni. Lalu Rasulullah SAW beritahu kepada sahabat, tidaklah aku melakukan demikian melainkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan siksaan kubur atas dua orang yang mati dalam keadaan Islam, tapi ada dosa yang dibawanya. Tapi Rasulullah SAW dia jadikan pelepah tamar itu. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, semoga Allah meringankan siksaan kubur atas dua orang ini yang mati Islam, cuma ada dosanya selagi mana pelepah tamar ini masih menghijau. Katanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, maksud menghijau itu dia masih hidup lagi. Lalu bagaimana untuk mengetahui dia telah mati? Dia mengering. Sehingga ulama mana-mana pohon yang masih menghijau ataupun masih lagi dalam keadaan subur, maka kata ulama dia hidup. Tetapi kalau sekiranya dia telah mengering, maka dia telah mati. Itu disebut oleh ulama-ulama, sehingga ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah nyatakan sesungguhnya tujuan Rasulullah melakukan demikian tidak lain untuk memberitahu kepada kita tiga perkara yang ada kaitan dengan aqidatul Islam. Yang pertama, apa saja makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepada kita dan dia tidak sia-sia. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dalam ayat yang lain, batila, mana apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di langit ataupun di bumi, tidak adanya seperti mana main-main saja. Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak mempunyai sifat main-main begitu. Batila, tidak ada manfaat, tidak ada kesan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama aqidatul Islam kita,
Termasuk Imam Ibn Hajar Asqalani dalam syarah hadis ada ini dalam Sahih Bukhari pun ada berkaitan dengan bab solat lagi. Katanya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Tasbihnya memberi manfaat pada orang yang masih hidup. Mengapa agaknya Rasulullah berbicara tentang masih hidup menghijaunya pelepah tamar tadi? Kerana tasbihnya pelepah itu selagi mana dia hidup, dan tasbihnya memberi manfaat pada ahli kubur. Dua, dan kita tidak boleh menafikan makhluk lain tidak memberi manfaat kepada kita. Bahkan tasbih mereka memberi manfaat kepada kita. Seperti mana ada juga haiwan yang dicipta oleh Allah bukan sekadar tasbih, dia beristighfar, tapi bukan untuk mereka, untuk kita. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih juga. Salah satu fadilah kita menuntut ilmu adalah ikan-ikan di laut, ikan-ikan di sungai, sehingga kata Rasulullah, ikan yang besar, ikan yang kecil mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Sehingga Nabi memberi contoh kepada ikan hud ataupun ambar, sampai kepada ikan paus sekalipun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah dua saya sebut. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengajar kita bahawasanya dosa yang telah dilakukan oleh seseorang masih lagi diberi keampunan oleh Allah dengan wasilah yang masih hidup. Itu pasal kita yang masih hidup doakan kepada orang yang telah mati. Jadi maksudnya doa kita itu sampai kepadanya. Kalau sekiranya tidak sampai, Rasulullah tidak akan pernah mengajar kita. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah akan mendoakan kepada orang yang telah mati. Bahkan salah satu doa kepada orang yang telah mati yang diajar oleh Rasulullah kepada kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu wa akrim nuzulahu. Tidak lain melainkan itu manfaat untuk dia. Seperti mana juga kita solat. Solat jenazah itu bukan untuk kita. Kita solat ala mayyit atas jenazah itu. Lalu apa yang kita baca? Suratul Fatihah. Ini menunjukkan dia sudah akidah ahli sunnah wal jamaah. Bacaan Quran untuk orang mati sampai. Kalau sekiranya tidak sampai, mengapa Rasulullah SAW perintah kita baca suratul Fatihah untuk mayat? Mengapa disebut demikian? Disebabkan ada di antara kita mengatakan bacaan Quran kepada orang mati tidak sampai. Kalau dia tak faham, tidak sampai begitu. Kalau dia rajin makan tempe lah. Ini sudah akidah ahli sunnah wal jamaah ijma' telah disepakati sampai, disebabkan suratul Fatihah termasuk pada suratul doa, surah doa. Tapi kalau tengok pada maksud ayat macam tak ada kaitan kepada ahli kubur. Itulah maksudnya kita berwasilah dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wasilah itu adalah perantaraan. Kita tidak berperantaraan dengan barang, dengan benda yang mati. Kita berperantaraan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebaik-baik perantaraan. Seperti mana seseorang yang sakit lalu dijampi, dia diruqyah dengan suratul Fatihah. Jadi oleh kerana itu Quran benar-benar memberi manfaat pada orang yang hidup dan juga orang yang telah mati. Dan antaranya apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk kita mengetahui bacaan Quran, tasbih, zikrullah, tahlil, begitu juga doa, termasuk apa sahaja di antara makhluk Allah yang masih hidup, maka juga memberi manfaat selagi mana dia tidak mati lagi. Itu yang dikaitkan bahawasanya warrayhan adalah tumbuh-tumbuhan yang masih menghijau. Oleh kerana itu adalah mazhab Syafi'i berfatwa, walaupun ada perselisihan pendapat dalam fatwa ini tentang di tanah perkuburan, ada kalanya tiba-tiba tumbuhnya pokok naik. Lalu ulama kita ditanya, boleh ke saya cabut ataupun menebangnya? Sebagai ulama dan mazhab Syafi'i mengharamkannya kerana pohon itu untuk ahli kubur. Allah beri untuk dia. Kerana apa? Selagi mana pohon itu hidup, dia bertasbih untuk yang di dalam.
Tapi di dalam kan dah jadinya mayat kan, tidak ada roh ya. Itu ada akal kita, tetapi di sudut iman itu hidup lagi di bawah tu. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kata orang yang syahid itu mati, bahkan dia masih hidup. Walaupun dah dikebumikan, Allah kata dia hidup lagi. Walakin la tash'urun, kamu tak tahu kehidupan dia. Jadi begitu juga kata ulama-ulama, walakin la tash'urun dikaitkan untuk semua sekali orang yang berada dalam barzah. Jangan kata dia mati. Mati itu perpisahan roh dan jasad. Dalam barzah dia masih hidup dengan kehidupan barzah. Kalau tak percaya juga, tunggulah barzah nanti. Lepas tu mari ke kuliah ni ceritalah, kalau dia boleh mari gitu. Ya, insya-Allah malam ni kuliah kita istimewa sebab kita jemput arwah itu. Dia mari sungguh kerubung. Baru 5 minit dia cakap kosong surau. Itu. Jadi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ma wa rayhan adalah maksud pohon-pohon yang masih menghijau. Walaupun begitu kata ulama, perkara ini hanya diketahui oleh Allah, dan Nabi SAW tidak menjelaskan buat kita, kerana ada juga ayat-ayat Quran yang dapat ditangkap, difahami secara umum bagi umat Islam. Seperti mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Quran yang kita baca ada juga kita serahkan maksudnya, maknanya kepada Allah. Tidak ada siapa mengetahuinya. Ya, ini bila kita baca, jangan membayangkan apa-apa, jangan menggambarkan apa-apa, sebab dia berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membayangkan zat, kerana Allah Subhanahu wa taala bukan pada satu bayangan, gambaran, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Baca saja. Seperti mana ayat yang kita baca, qul huwallahu ahad. Cukup dengan terjemahan, katakanlah olehmu ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tapi apa yang perlu kita gambarkan? Tidak perlu baca saja. Sebab al-ahad itu sifat pada zatiah, sifat pada zat. Takkan kita nak membayangkan Allah Subhanahu wa taala pada zat yang ahad tu? Itu mustahil, sebabnya al-ahadun itu dah masuk pada hakikatuz zat. Hakikat pada zat Allah Subhanahu wa taala tahrim, haram bagi kita menggambarkannya, dan juga nak membicara tentangnya. Itu telah disepakati oleh seluruh ulama-ulama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, ada juga ayat Quran yang mana hanya di kalangan ahli ilmi saja yang boleh nafsirkan ayat itu. Jadi selain daripada mereka, jangan campur tangan, jangan perah otak dia untuk tahu ayat itu, maknanya. Jangan. Ini disebut oleh ulama, serahkan kepada al-mufassirin, ulama-ulama tafsir. Disebabkan syarat untuk menafsirkan Quran perlu mengetahui lebih daripada 70 cabang ilmu Islam yang semuanya adalah usul. Usul pada akidah, usul pada syariat, usul fiqh, usul hadis, dan usul-usul semua, dan lebih pada 70 ilmu, termasuklah juga ilmu dalam bahasa Arab, balaghahnya, badi'nya, bayannya, semua perlu diketahui dan wajib. Sehingga nasamangso asbabun nuzul, maka serah saja kepada al-mufassiri, ulama-ulama tafsir. Yang kedua pula, tafsirul Quran yang boleh diketahui, cuma syarat dia orang Arab, seperti mana ayat ni. Para sahabat Rasulullah kebanyakan orang Arab, bila turun saja wala habbudhul asbi, mereka dua mata boleh lihat. Inilah yang disebut oleh Allah al-habbudhul asbi. Ini biji-bijian yang ada kulit, biji-bijian yang ada daun. War-rayhan, dia masih menghijau. Makna difahami oleh orang Arab. Kalau kita tengok terjemahan sekalipun, kita tidak dapat untuk mengetahui seperti mana orang Arab mengetahui, sebab terus mereka pada akal, jiwa, hati mereka terus pada Quran dan Arabian, Quran dalam bahasa Arab.
terus langsung. Kita terjemahan je. Saya tak sebutlah nombor berapa. Selain daripada itu adalah Al-Quran yang dapat difahami semua umat Islam. Seperti mana Allah perintah puasa, Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita minta hidayah, minta taufik. Allah perintah kita untuk istighfar, tasbih, wal mustaghfirin bil ashar. Istighfar pada waktu subuh, istighfar sebelum masuknya waktu subuh, pada waktu-waktu seperti mana kita sahur tu. Jadi dapat difahami semua kita, walaupun kita bukan orang Arab, cukup dibaca, dijelaskan makna ayat 1, 2, 3 kali, kita terus faham. Seperti mana contoh, kalau ditanya kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam, itu ayat apa? Itu perintah puasa. Wa aqimus salat wa atuz zakat, itu perintah mendirikan solat, tunaikan zakat. Wastaghfirullah, itu perintah istighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu perintah untuk kita tahu la ilaha illallah dengan ilmu, difahami oleh orang Arab ataupun orang Ajam. Yang lain-lain tidak ada lagi kata Abdullah bin Abbas melainkan ada ijtihad saja. Siapa pun boleh berijtihad nak beritahu Quran difahami dengan cara sekian. Tapi pada usulnya, induknya, ini saja yang boleh memahami Quran. Dan kita dilarang untuk menafsirkan Quran dengan cara birra'i, pemikiran kita, walaupun kita rasa betul. Dan Nabi pun kata, kalau kamu rasa betul, tetap khata', tetap salah. Sebab Rasulullah SAW mengajar kita tentang disiplin dan juga adab dalam memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kitab Allah tidak boleh disamakan dengan bacaan-bacaan yang lain. Termasuklah hadis Rasulullah pun begitu. Tidak boleh difahami hadis Rasulullah secara zahir begitu, tapi disyarahkannya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu mahu dustakan? Tukadziban ini menunjukkan ada dua makhluk dalam ayat ini. Dua-dua mendustakan. Kalau mereka itu meninggalkan syukur kepada Allah dan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Apa maksud di sini? Barang siapa yang tidak mengakui nikmat Allah, maka dia telah mendustakan nikmat Allah, pemberian daripada Allah. Tu ya Allah Subhanahu Wa Taala buat pertanyaan, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah? Kamu berdua, Rabbukuma. Di situ dah ada dua makhluk. Tukadzibani, iaitulah kamu mendustakan, dua kamu yang mendustakan. Kata ulama, dia adalah disebut as-saqalain, jin dan juga manusia. Itu pasal dalam ayat ni dikaitkan juga untuk jin. Bahkan bila turunnya surah Ar-Rahman, Rasulullah SAW membuat pertemuan dengan jin. Lalu Rasulullah SAW pun membacakan akan surah ini kepada bangsa jin di Mekah lagi. Mengapa? Kerana diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Quran ini Rasulullah akan bacakan kepada umatnya, kerana Nabi kata umatku bukan sekadar yang merah, umatku juga yang hitam. Apa maksudnya? Merah itu manusia, yang hitam itu adalah jin. Ini kiasan, makna merah boleh dilihat dengan mata kepala kita dan disentuh. Manakala hitam itu kiasan, tidak boleh dilihat dan juga tidak boleh disentuh. Itu kata Rasulullah, aku diutus untuk dua bangsa, itulah jin dan juga manusia. Itu yang disebut al-thaqalain. Oleh kerana itulah Rasulullah juga antara sifat dan nama Nabi Sayyidus Saqalaini, penghulu bagi dua makhluk. Dan jin juga diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersyariat dan diperintah untuk memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perbezaan tidak ada pada aqidatul Islam, sama saja. Yang berbeza adalah di sudut syariatul Islam, itu pun pada pelaksanaannya. Seperti mana contoh, jin tidak ada yang menyembelih haiwan ternakan untuk dikorbankan, tetapi mereka akan makan daripada sisa-sisa
yang kita makan melalui sembelihan dan atas nama Allah. Tetapi kalau yang menyembelih itu bukan orang Islam, tidak ada nama Allah, jinnya Islam juga haram untuk memakannya, sisa-sisanya. Itu syariat pada jin. Disembelih atas nama Allah, barulah mereka akan makan dengan cara mereka lah. Tapi kalau tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka diharamkan juga berjin. Seperti mana juga Allah mengharamkan kita makan daripada yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi orang tu bukan orang Islam yang menyembelih haiwan yang halal dimakan untuk orang Islam, tapi yang menyembelihnya bukan orang Islam. Dalam satu riwayat daripada seseorang yang bernama Asib, dia meriwayatkan daripada Az-Zuhr, ini riwayat Imam Ahmad. Dia kata bahawasanya, bagaimana engkau mengenal akan dialek, maknanya kaedah menyebut tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga sesuatu daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pula dia bertanya, itulah Az-Zuhr, apakah kamu telah menghafal seluruh daripada Al-Quran? Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku mampu untuk membaca Quran, membaca surah Al-Mufassal dalam satu rakaat saja. Surah Al-Mufassal itu adalah sebagai ulama masih bersekhilaf tentangnya. Cuma kata sebagai ulama, surah Al-Mufassal itu seperti mana surah yang sedang-sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Sebagai ulama kata surahnya agak pendek-pendek. Tapi pendek-pendek di sini bukan seperti mana qul huwallah, itu memang pendek. Mufassal dia seperti mana surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Qaf, surah An-Najm, surah Qamar yang telah kita pelajari sebelum ini. Hanya saja diingatkan kepada yang membaca tadi, sesungguhnya Quran itu jangan dibaca seperti mana orang membaca syair. Apa maksudnya? Syair itu ada kalanya yang melanggar tata bahasa, i'rabnya, nahwu sarafnya, sebab mereka menyebut atas kefahaman, tapi melanggar pada kawaid, pada kaedah, pada sebahagian daripada apa yang mereka buat dalam syair-syair mereka. Gitu. Jadi Quran tidak boleh dibaca begitu. Kerana Quran itu apabila dikaitkan dengan bacaan, dibezakan dengan syair. Sebab syair itu tidak ada kaitan dengan mat yang perlu dipanjangkan, idghamnya. Lalu Quran tidak boleh disamakan seperti mana baca syair. Makna ada kawaid pada, ada juga kaedah dalam membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan antaranya surah Mufassal yang diberi contoh adalah surah Ar-Rahman. Itu riwayat pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat yang lain pula daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika menemui para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah Ar-Rahman kepada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca surah Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha, daripada awal yang kita belajar Ar-Rahman cuma baca sampai khatam surah Ar-Rahman. Akan tetapi para sahabat Nabi fasakatu, diam sahaja. Bahkan dalam ayat yang lain juga difirmankan oleh Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Quran dibaca kepada kamu, maka hendaklah kamu dengar dan diam. Memang ada ayat. Jadi perbuatannya para sahabat Rasul, maka mereka dengar dan mereka diam. Ya, betul, satu daripada akhlak adab dalam mendengar Quran. Hanya saja Rasulullah mahu para sahabat Rasul tidak berdiam kalau ayat itu ada pertanyaan daripada Allah kepada kita. Jangan diam. Dia tidak menjawab di lidahnya, tapi jawab dalam hatinya, dalam pemikirannya.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bacalah sampai ke ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nabi baca kepada para sahabat, fasakatu, tapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, membisu saja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qara'tuha 'ala jinni lailatal jin. Sungguh-sungguh aku telah membaca surah Ar-Rahman kepada para jin pada peristiwa malam jin. Riwayat pada Abdullah bin Mas'ud. Apa peristiwa malam jin? Dia di Mekah lagi. Abdullah bin Mas'ud salah satunya sahabat Rasulullah yang tahu dan banyak pengalaman Rasulullah dakwah ke kampung jin. Cuma dia tak ikut masuk ke kampung tu, duduk kat luar. Cuma dia dengar suara Rasulullah baca Quran untuk mereka. Yang ni pula memang Rasulullah cerita ke sahabat peristiwa malam jin. Sebab Rasulullah SAW apabila dia dakwah ke perkampungan jin, dia pergi malam-malam. Macam kita kalau malam dah tak masuk dah. Walaupun ada satu je jin, pakcik jangan masuk situ, ada satu jin. Oh, dengan satu jin je. Kita jangan sebut seko, dia bukannya haiwan. Dia marah tu dia sebut seko. Tu dia masuk perut, kembung perut. Jangan sebut seko. Dia pun mukmin, dia bukan haiwan. Jin adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mereka tidak ada yang dimuliakan dengan Nabi dan Rasul daripada jin itu saja. Tapi dia ada mufti, dia ada ulama, dia ada wali di kalangan jin juga yang berfatwa untuk mereka, yang mengambil ilmu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu ahsana mardudan minkum. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku baca kepada jin surah Ar-Rahman pada malam jin seperti mana juga aku bacakan kepada kamu hari ini. Akan tetapi mereka mempunyai satu jawapan yang lebih baik daripada kamu, iaitu jawapan kamu mendengarnya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu menjawab dengan cara diam. Jawab juga sebab faham mereka orang Arab. Allah tanya, jawab, cuma jawabnya diam. Macam kita tanya cucu lah, tanya dia nak beli gula-gula tak, dia diam je. Bila kita balik, kita tak beli gula-gula, dia marah dia. Tapi kita tanya, dia tak jawab. Jawapannya diam. As-sukut alamatur ridha. Di sudut kawan fikiyah, makna bila diam, makna dia setuju lah tu. Tanya anak perempuan kita, kau setuju ke nak kahwin dengan dia? Anak tu pun dia setuju lah tu. Bila kita setuju, dia marah pula. Apa pasal papa setuju? Akhirnya ulama menetapkan satu syarat. Syaratnya keluar air mata dulu. Dia tak jawab di mulut. Setuju ke nak kahwin dengan mamat tu? Dia pun diam. Lepas tu keluar air mata. Tapi tak selesai, kata ulama. Tengok air mata dia, rasa air mata dia panas ke sejuk pula. Kita pula tarik tangan ni jenis kepas, tak tahu sejuk ke panas. Berhenti dah kat situ. Tak kahwin lah anak tu, rota-rota. Sebenarnya dia setuju. Ni jari punya pasal kebas, tak tahu je, tak tahu rasanya. Itu contohlah pada kawan yang fiqhiyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kuntu kullama ataitu ala qawli fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban qalu yani min al-jin la bi shay'in min ni'matika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku baca surah Ar-Rahman kepada jin, tapi tak sama macam aku baca pada kamu. Kalau kamu jawab dengan diam, manakala jin itu menjawab dengan sebaik-baik jawapan. Setiap kali aku bacakan pada mereka, sampailah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah, wal jin dan juga manusia yang kamu mahu dustakan. Lalu mereka pun menjawab, tiada sesuatu pun daripada nikmatmu ya Allah ya Tuhan kami yang kami ingkar. Bagimu segala puji. Dijawab oleh jin. Ini kalau kita ikut pada logik akal, makna jin lebih
bacaan itu lebih meresap pada akal dan jiwa mereka. Sebab Allah tanya, mereka jawab. Para sahabat hebat-hebat orangnya, bila Allah tanya dia jawab diam saja. Mungkin guna kaedah as-sukut alamat ridha juga. Mana diam tu tanda ridha lah. Macam kita lah diam, yang mungkin kita ridha padahal kita bukan tahu apa pun. Diam. Faham ke? Diam. Alhamdulillah dah faham. Itu. Tapi bila baginya test, dia bagi kertas soalan tak boleh jawab dia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa riwayat lagi antaranya bila Rasulullah baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka jin pun mengatakan illa qalatil jin la bi syai'in min ni'mati rabbina nukadzib. Mana pada riwayat yang lain, apa maksudnya? Tidak ada sesuatu daripada nikmat-nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Maksud kami dustakan di sini adalah kami menolak bahawasanya itu bukan daripadamu. Apa saja datang daripada Allah, sebahagian pada nikmat Allah Subhanahu wa taala, terbaik pada sebahagian pada antara nama-nama dia juga. Tapi bukan menunjukkan pada zat Allah, sifat Allah berpindah pada kita, bukan. Tapi kesan kewujudannya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Muhyi, yang menghidupkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kehidupan kepada kita. Kehidupan itu satu nikmat daripada nama Allah Al-Hayy. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita daripada namanya Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala memberi sehingga ada ni sifat lemah lembut dalam diri kita, atau sifat Allah Al-Latif, sehingga kita pun berkasih sayang sesama kita tidak lain daripada sifat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala, sesama kita ada buat kesilapan, kesalahan, lalu kita pun sama-sama minta maaf. Itu sifat Al-Afu Allah, Ar-Rahim Allah, Al-Ghafur Allah, Al-Ghafir, yang maha memberi keampunan. Maka ini adalah satu nikmat yang besar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi telah disepakati oleh seluruh ulama yang dimaksudkan pertanyaan ini adalah kepada jin dan juga manusia, sehingga keduanya itu wajib bersyukur kepada Allah kerana dimukallaf. Dalil yang mana Allah Subhanahu wa taala perintah kita bersyukur kepada Allah adalah fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kamu ingat aku ingat kamu, bersyukurlah kepadaku berdasarkan nikmat yang aku berikan, jangan mengkufurinya, menolaknya. Apa maksudnya? Seluruhnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembahnya, beribadah kepadanya. Sedangkan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lengkapnya, cukup untuk kita mempunyai kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah solat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solatnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ar-Rahman. Pada dalil Rasulullah solat dalam solat Rasulullah dengan membaca surah Ar-Rahman. Dan selain daripada itu, setelah solat Rasulullah bangun, Nabi dakwah menyuruhkan kepada orang musyrikin, sehingga Nabi menyuruh mereka dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa maksudnya? Dalamnya dakwatul Islamiyah, dakwah Rasulullah kepada manusia adalah mengingatkan kepada mereka segala yang mereka makan, segala yang mereka minum, apa yang berada pada diri mereka itu seluruhnya adalah milik Allah, dan itu semua disebut sebagai nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Lalu Rasulullah mengulang membacanya akan ayat ini, tidak lain agar manusia itu sedar segala-galanya milik Allah dan jangan sama sekali mengingkari, menolak nikmat daripada nikmatnya Allah,
Lebih-lebih lagi kata Imam Abu Hanifah, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita adalah nikmatul Islam. Disebabkan apabila seseorang diberi nikmat Islam, dia telah dilapangkan hatinya untuk memasukkan ke dalamnya al-iman. Yashrah sadruhu lil Islam. Lalu Rasulullah mengatakan apabila Allah menghendaki orang itu dipilihnya, Allah lapangkan hati dia lil Islam, maknanya dimasukkan cahaya-cahayanya iman di dalamnya, agar dia bergerak sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.